Hening pagi, ku celik mencari rezeki, kurniaan ilahi. Semangatku tak mudahkan layu, ku gagahi dengan rasa pilu. Rebut peluang berbakti kepada kedua orang tua selagi Allah Subhanahu Wa Taala izinkan. Itu pegangan hidup Jamaluddin Said yang kini berusia 70 tahun. Lebih mesra dipanggil Pak Ngah. Beliau berkata, memang mudah menyatakan sayangnya seorang anak kepada orang tua. Namun, belum tentu kasih sayang itu dibuktikan dengan ikhlas apabila kedua-dua mereka dalam keadaan uzur dan menunjukkan pelbagai ragam. Sebab itu, atas tanggungjawab besar sebagai anak, Pak Ngah sanggup kembali ke kampungnya di Kota Aur, Penaga, Pulau Pinang untuk menjaga kedua ibu bapanya sebelum mereka menyahut panggilan ilahi. Pak Ngah tidak pernah berkahwin. Dia berhijrah ke Singapura pada tahun 1979 untuk bekerja buruh kontrak, namun kembali semula ke kampung halaman 5 tahun kemudian demi orang tuanya. Biasa keluar kampung tu pergi kerja kontrak di Singapura tahun 79 sampai 84. Mak saya sakit, balik duduk sini. Kerja kontrak buat rumah ni, minta kerja di PPK tu. Tak dapat. Tapi PPK lah bubu. Sebagai pengawal keselamatan. 10 tahun lah lebih kurang kerja. Mak ada sakit lah masa saya ada pipu. Tahun 84 kan dia meninggal. Ayah meninggal tahun 2006. Umi kan sedang ke masjid yang pergi mayan. Puan kita boleh bakti dia kali apa. Ditanya kehidupannya pada hari ini, Pak Ngah yang merupakan anak kedua daripada 5 beradik tidak pernah terfikir akan hidup bersendirian selepas kematian orang tuanya itu. Namun dia redha dengan takdir yang ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala kerana dia pasti lebih mengetahui apa yang terbaik buat dirinya. Tak fikir. Ingat kerja tak tentu. Nak kerja mana kan. Ni sakit orang seram ni lah. Orang dah umur dah tua. Hari kecil biasa ada seorang. Malam dia tengok buku. Kadang-kadang baca ni. Tengok TV, pet-pet. Tengok berita tu tidur. Meniti usia emasnya, Pak Ngah kini hanya mengharapkan sumber pendapatan dengan mengerjakan sawah pusaka milik keluarga. Kebiasaannya, dia mendapat pendapatan kasar kira-kira RM2,000 untuk hasil tanaman dalam tempoh 6 bulan. Namun, kata lelaki ini lagi, beliau bersyukur dengan rezeki yang diterima. Apatah lagi, hanya perlu menampung dirinya sahaja. Manti apa dia pengawal keselamatan ni, tak ada punca pendapatan dah buat menang lah. Tolak mesin, tolak kereta, tolak dapatlah 2,000 tu. Bantuan tak ada dapat. Pagi kalau ada ni masa pergi menang, lah tak ada lah. Pergi menang pun tak selalu lah. Tunggu nak merat lah. Makan kadang-kadang masa hari, kadang-kadang makan di kedai. Yang senang-senang ya, buat kadang-kadang gulai lah.
mendapat tahu rumahnya itu terpilih dalam program Nafas Prihatin di bawah Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau Nafas, terukir senyuman di wajah Pak Ngah, lambang sebuah kegembiraan. Hanya kata-kata syukur yang dapat diungkapkan oleh Pak Ngah. Perasaan gembira dan bersyukur itu tidak dapat digambarkan selepas sekian lama tinggal dalam serba kedaifan. Bayangkan, dengan keadaan bumbung rumah yang bocor, dia perlu menadah air dengan baldi setiap kali hujan lebat. Umur ingat tahun 60-an lah. Duduk sekolah je. Rumah ni rumah orang tua. Berapa cakap. Repair lalu sikit bumbung-bumbung kan. Bumbung tu banyak kali tukang lah. Rumah lama tak nak bunyi dapur tak nak tukang. Dapur kadang-kadang hujan lepas. Hujan turun ni tiri hati. Bila yang tak ada. Kena angin ribut apa tu. Dia kena pokok tumbang. Dulu pokok kabu belakang tu. Dia tumbang, dia kena pokok pelan tu. Dia bedai dengan bilik air dengan dapur kali. Ini dekat tu dekat pada dekat basuh pinggan tu. Saya dapat tahu ni ketua unit nak beritahu ni. Ketua unit kata ni ada ni apa dia nak bagi, nak bantu nak buat repair rumah. Dia kata nak bantu, kata saya suka. Saya masa gembira, bersyukur lah. Tak ada terfikir tu. Lepas ni tak ada aku lah hujan, tak lari sana sini. Kedaifan hidup Pak Ngah itu turut mendapat perhatian pengerusi ahli jemaah pengarah Pertubuhan Peladang Negeri Pulau Pinang, Datuk Haji Ismail Umar, yang turun padang melihat sendiri keadaan rumahnya. Menyaksikan sendiri keadaan rumah Pak Ngah, beliau memuji inisiatif yang dilakukan oleh Nafas menerusi program Nafas Prihatin untuk membantu golongan kurang berkemampuan, terutamanya asnaf. Jelas Datuk Haji Ismail, Nafas telah membelanjakan RM10,000 bagi membaiki rumah Pak Ngah dalam usaha memberi keselesaan kepada warga emas itu dalam menjalani kehidupan mendatang. Bila diperbaiki nanti, saya tentulah ia akan lebih selesa beliau menginap di sini. Saya tentulah dengan pembaikan ini nanti, ia akan menjadi dorongan kepada masyarakat Peladang bahawa inilah tanggungjawab sosial yang dilakukan oleh pihak pengurusan Peladang kebangsaan. Datuk Haji Ismail juga memberitahu Pak Ngah terpilih dalam program Nafas Prihatin kerana beliau sudah lama dan setia menjadi ahli Pertubuhan Peladang Kebangsaan. Beliau merupakan ahli peladang yang lama dan mempunyai saham di PPK Penaga dan ahli yang setia yang sentiasa memberi kerjasama, sumbangan banyak perkhidmatan pemacah yang diperlukan oleh Pertubuhan Peladang peringkat kawasan. InsyaAllah setelah kita buat lawatan tadi yang dicadangkan oleh tuan rumah pemilik rumah ini sendiri, bahawa kita akan membaik pulih kawasan dinding sekitar sekeliling ini dan memberi kesempurnaan lah dinding dia bilik air sebelakang tu akan kita buat dengan keadaan yang segera selepas ini. Melewati hari-hari yang semakin senja, Pak Ngah mengakui tidak lagi mempunyai sebarang impian dalam hidupnya. Pintanya hanya satu kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya sentiasa diberi kesihatan dan kekuatan menjalani kehidupan sebelum dia menutup mata. Impian tak ada apa lah. Tak ada impian apa lah. Nak tahu sampai ke ni lah. Doa kita baik-baik lah. Kita bagi ada kesihatan kita kuat. Kita boleh buat yang mana beda lagi.
mencari rezeki, kurniaan ilahi. Semangatku tak mudahkan layu, ku gagahi dengan rasa pilu, ku tempuh